الحمد لله الرحيم الرحمن المان بالنعم الجسام الذي أكرمنا وإياكم أن جعلنا من أمة سيد الأنام محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما أكرمنا الله بأن جعلنا أمته، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار أمته ويحبب إلينا اتباعه وإظهار شريعته وإحياء سنته، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا بحبيبه الأعظم محمد المحبوب الأكرم في هذه الدار وفي دار القرار، ويجعلنا في جواره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jadi alhamdulillah kami mulakan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan segala kepujian kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menjadikan kita daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibur Rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meminta Allah Subhanahu wa taala menjadi di antara yang terbaik di kalangan umatnya. Dan juga kita minta Allah agar diberikan tahqiq mengikut perjalanannya, mengikut dan juga menghidupkan sunnahnya, menjadikan hawa nafsu kita mengikut apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua itu, kita juga minta Allah agar Dia mengumpulkan kita dengan Al-Mahbubul Akram, iaitu baginda yang dikasihi yang termulia. Dan juga kita minta Allah Subhanahu wa taala menempatkan dekat dengan beliau, dengan baginda. Dan juga meminta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang aman dan tenang di kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. فأعرف الخلق بالله هو حبيب الله محمد، وأعلم الخلق بالله هو حبيب الله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مظهرا لأسمائه وصفاته، فتحقق بأسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى. وأعظم مجلى وأعظم مظهر لأسماء الجلال وأسماء الجمال هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenali Allah Subhanahu wa taala dan juga paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedemikianlah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni atqakum lillahi wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Sesungguhnya bagaimana baginda telah tercapai perkara tersebut? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah paling mengetahui, paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjadikan baginda sebagai manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala,
Allah juga telah menjadikan baginda sebagai mazhar pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah. Sesungguhnya seseorang yang paling layak dan paling benar menjadi mazhar, petunjuk, petanda dan juga menzahirkan kehebatan nama-nama Allah yang Al-Jalal, yang bersikap dengan kehebatan, dan juga namanya yang bersikap dengan jamal, iaitu yang bersikap dengan kecantikan. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi 99 isman, 100 illa wahid, man ahsaha dakhala al-jannah. اختلف العلماء في قولهم من أحصاها. قال بعضهم من أحصاها أي من حفظها، من حفظها دخل الجنة. وقال بعضهم من أحصاها أي من سأل الله بها وعمل بمقتضاها وعرف معانيها دخل الجنة. عرف معانيها، إذا نطق بالرحمن الرحيم علم أنهما صفتان عظيمتان مأخوذتان من الرحمة التي هي التفضل والإحسان والإنعام من الرحيم الرحمن الحنان المنان سبحانه وتعالى. هذا فهم المعاني. وعمل بمقتضاها أي أنه كيف يعمل بمقتضى أسماء الله؟ فمن أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم، هذه من أسماء الجمال. ومن أسمائه الجبار، من أسمائه القهار. فإذا أراد أن يعمل بمقتضى الرحمن الرحيم فإنه يعامل إخوانه ويعامل عباد رب العالمين بالرحمة. فيوم القيامة يعاملك الله بما تعامل به عباده. إن عاملتهم بالرحمة والإحسان والمسامحة عاملك الله بما تعامل به إخوانك المسلمين. فلهذا قال الرحيم الرحمن من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نظر بعض الأعراب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقبل سيدنا الحسن سيدنا الحسين، فقال له أتقبلون أبناءكم؟ فقال نعم، إنها رحمة جعلها الله في القلب. فقال ذلك الأعرابي غليظ القلب فقال إن عندي 10 من الأبناء ما قد قبلت أحد منهم. فنظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغضب فقال ويحك، ما أفعل لك وما أصنع لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم في هذه الدار لا يستحق الرحمة، لا في هذه الدار ولا في دار القرار. وما نزلت البليات والفيروسات والكورونات إلا بارتفاع الرحمة بين العباد بعضهم البعض. كل نفسي نفسي، ولم ينظر أحد لإخوانه المسلمين، ولم يرحم أحد إخوانه المسلمين. وقد أمرنا الله بالرحمة وأمرنا حبيب الله بالرحمة، إذ النبي محمد هو الرحمة المهداة لهذا الوجود. فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. فالله يدخلنا وإياكم في هذه الرحمة ويجعل لنا ولكم نصيب وافر منها في هذه الدار وفي دار القرار.
يجعلنا وإياكم في جوار النبي المختار محمد سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. Naam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Di dalam hadis yang lain menyebutkan 100 kecuali satu, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ahsaha, siapa-siapa yang memahami ataupun meliputi nama-nama tersebut, maka dia akan memasuki dalam syurga. Sesungguhnya para ulama berbeza pendapat apa yang dimaksudkan dengan meliputi nama-nama tersebut. Sebahagian daripada mereka siapa-siapa yang menghafaz nama-nama tersebut. Sebahagian daripada mereka mengatakan siapa-siapa yang meminta Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Sesebahagian ulama mengatakan mengamalkan dengan nama-nama tersebut dan memahami makna-maknanya. Maka begitulah apabila seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahawasanya contohnya daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia mengetahui bahawasanya dua sifat ini adalah sifat yang hebat, sifat yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diambil daripada namanya Ar-Rahmah, dan juga sifat Al-Hannan, sifat Al-Mannan, kemudian mengamalkan dengan apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini yang kita sebutkan tadi, ini adalah mazhar daripada tanda petunjuk kehebatan Allah Subhanahu wa taala daripada nama-nama dia yang cantik. Ada pula sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah daripada nama-namanya yang megah. Contohnya daripada Al-Jabbar, contohnya daripada Al-Qahhar. Begitulah kita hendak mempelajari. Maka kalau seorang bertanya, bagaimana pula aku nak mengamalkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Contohnya daripada seseorang yang mengamalkan sifat Ar-Rahmah, apabila anda melakukan sifat rahmat dengan manusia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sedemikian pula di akhirat nanti. Sesungguhnya sesungguhnya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sesungguhnya siapa-siapa yang tidak menunjukkan sifat rahmah, maka dia tidak akan mendapat sifat rahmah. Dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merahmatilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, nescaya penghuni-penghuni langit pula akan memberi rahmat kepadamu. Di situ ada satu kisah yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila satu orang badui nampak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut, dia mengatakan, adakah engkau cium seseorang kanak-kanak itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, aku mempunyai 10 orang anak, satu pun aku tak pernah cium. Dengan penuh megah dia katakan. Maka sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang badui tersebut, melihat kepada dia dengan penuh marah, mengatakan sesungguhnya ini adalah rahmah yang Allah letakkan di dalam hatiku bagi mereka. Kemudian baginda Rasulullah teruskan dengan mengatakan, apa aku nak buat kalau engkau ni memang sudah tak ada rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana yang diperlakukan, sebagaimana yang kita lakukan dengan hamba-hamba Allah di dunia, begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Habib meneruskan dengan menjelaskan bahawasanya sesungguhnya bukanlah terjadi pelbagai bencana ataupun tersebarnya pelbagai jenis virus, bahkan dengan corona sekalipun, melainkan dengan kehilangan rahmah
di antara sama manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini dengan berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mazhar, tanda kezahiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud sesungguhnya aku tidak mengutuskan kau wahai Muhammad melainkan menjadi sumber rahmat kepada sekalian alam, sumber rahmat kepada penghuni langit dan juga sumber rahmat kepada penghuni bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menempatkan kita dekat sebelah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin. وما صار الأولياء أولياء بكثرة صيام وكثرة قيام وكثرة تلاوة، إنما صار الأولياء أولياء بالرحمة التي وقرت في قلوبهم لعباد الله، بسخاوة النفوس، وينفقون فاضل حاجتهم للمحتاجين من إخوانهم المسلمين، وسلامة الصدور، فلا يضمرون لمؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا. بهذه الرحمة وهذه السلامة اختصوا بالنور المتصل بنور الأنوار محمد، فنور الله قلوبهم وجعلها مستقرا للأنوار، مستقرا للرحمات النازلة من رب البريات سبحانه وتعالى. بهذا اختصوا، بهذا اصطفوا من بين البريات، فالرحمة والسخاء والمحبة في القلوب بها تستنزل عطايا علام الغيوب الله سبحانه وتعالى. فقال الحبيب المحبوب محمد محبوب علام الغيوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا محبة له. Maka sesungguhnya satu orang wali itu tidaklah menjadi wali kerana banyaknya amalan pada puasa, atau kerana banyaknya amalannya pada melakukan salat, atau kebanyakan atau banyaknya amalannya kerana melakukan bacaan Al-Quran. Akan tetapi sesungguhnya mereka menjadi satu orang wali kerana rahmah yang mereka ada di dalam, rahmah yang mereka ada bagi semua manusia yang lain, melakukan, membantu orang-orang yang susah, mengeluarkan orang daripada kesusahan dengan kemurahan hati mereka, dan juga dengan selamat hati mereka daripada sifat-sifat yang buruk. Tiada pula dia simpan di dalamnya sakit hati kepada orang, atau tiada dia keinginan untuk melakukan mudarat kepada orang, atau tiada pula dia itu ada hasad dengki atau berpegang kepada dendam yang lama. Begitulah mereka menjadi para awliya Allah. Mereka dipilih dengan pelbagai pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan juga begitulah diletakkan di dalam hati mereka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka dipilih untuk menjadi tempat letaknya cahaya, tempat letaknya rahmat. Mereka dipilih di kalangan pelbagai jenis manusia. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala, sesungguhnya tiada iman bagi mereka yang tidak mempunyai mahabbah." فالمحبة شأنها عظيم، بها تختصر المسافات وتنال الدرجات العاليات. محبة لله والقيام بحقوق الله، ومحبة لرسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله بإظهار شريعته واتباع سنته، ومحبة
لآل بيت النبي محمد ولأصحاب النبي محمد، ومحبة لسائر المسلمين، إذ الأخوة الإسلامية تلزم كل مسلم، ومحبة الإسلام من كل مسلم تلزم أن يدعو كل من ليس من أهل الإسلام لدخوله في الإسلام بأن يظهر أخلاق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لا أحد يرى هذا الجمال جمال خلق النبي محمد إلا ويحب ذلك الجمال ويحب أن يتصل بذلك الجمال. فإذا تخلق بهذه الأخلاق أمام من كان ليس من أهل الإيمان فإنه ينشرح قلبه بالإيمان والدخول في دين سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه من الرحمة، مثل ما تحب لنفسك الخير تحب لغيرك الخير، مثل ما تحب لنفسك الرحمة تحب لغيرك الرحمة، وهكذا. هذا من الرحمة، من الرحمة الأبناء أن تعلمهم خلق النبي محمد، سيرة النبي محمد، قرآن النبي محمد، شرع النبي محمد. لكن في هذا الزمان ما عرفنا معنى الرحمة، فيقول من رحمته بأبنائه أن يعطيهم الطعام والشراب ويعطيهم الجوال آخر موديل، وظن هذه من الرحمة وهذه من المحبة. ليس هذه رحمة، هذا بغض، هذا هو البغض الذي تصور لك في جملة الرحمة. لكن الرحمة هو أن تعمل مع ابنك ما يكون له في سعادته في دنياه وسعادته في عقباه، ولن يكون ذلك إلا بأن تظهر له جمال خلق النبي محمد، لأنه صلى الله عليه وسلم هو مظهر الأسماء ومظهر الصفات. فكلما تعرفت على النبي محمد زادت معرفتك بالله، ومن لم يتعرف على النبي محمد لم يعرف الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya mahabbah, kasih sayang itu adalah satu perkara yang amat besar, dan dengan mahabbah ini seseorang dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepat sekali. Dan dengan mahabbah juga dia akan naik darjat yang tinggi. Sesungguhnya begitulah apabila seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan lakukan? Dia akan mendirikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahabbah dia akan menzahirkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahabbah dia akan cinta kepada segala para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencinta kepada semua orang Islam. Cinta kepada semua orang Islam. Dia suka kepada Islam, dia menjadikan orang juga suka, semua orang suka kepada Islam. Bahkan dia mengajak orang memasuk Islam. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk seseorang itu untuk mengajak orang lain untuk masuk ke Islam? Dengan menzahirkan akhlak kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua manusia, kalaulah mereka bukan Islam, apabila mereka melihat husnul khuluq, akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka akan cinta dan suka. Pastilah mereka akan terbuka hati kepada iman dan rahmah. Dan hendaklah juga kita sukakan kebaikan kepada orang sebagaimana kita suka kebaikan bagi diri sendiri. Kita hendaklah sukakan rahmah kepada orang sebagaimana kita sukakan rahmah kepada diri sendiri. Beginilah engkau juga mengajar orang lain. Ambillah bahagian yang besar ini
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada zaman ini manusia tak faham apa itu sifat rahmah. Kebanyakannya, khususnya kedua ibu bapa, dia menyangkakan bahawasanya rahmah itu adalah dengan memberi makan minum sahaja kepada anak-anak, adalah dengan memberi handphone yang akhir, yang terbaru sekali modelnya, dan begitulah yang dilakukan ramai manusia. Akan tetapi sesungguhnya engkau itu ada sifat rahmat yang betul dan memahukan kebaikan kepada anak-anakmu apabila kamu mengajarkan dia amal bersuka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kamu mengajarnya kecantikan, kehebatan nama-nama dan juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita semua ketahui bahawasanya sebarang siapa yang tidak mengetahui ataupun mengenali, mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia sesekali dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. نستمر بعدين نستمر. ربع ساعة نص ساعة. الله الحسنى كثير، ربما ما يكتفي بهذا المجلس لكن نقتصر على القليل. فأعظم علم يشرف بشرف المعلوم، وأعظم معلوم هو الله سبحانه وتعالى. فالكلام على أسماء الله الحسنى يطيب ويزيد كلما عرفت معانيها وعملت بمقتضاها. فقد يقول القائل: فكيف أعمل مقتضى من أسماء الله القهار؟ كيف أعمل أنا أتصف بالقهر؟ نعم، تقهر الظالم، تقهر كل ظالم. فأنت اتصفت لما تسكت على ترى أحد من إخوانك مظلوم ولا تنصره، أنت لم تتصف بصفة القهار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما، نساعده نشفع فيه، فكيف نساعده ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تمسك بيد أخيك. تمسك بيعنه، أنت ظالم وأنت غلطان في هذه المسألة، انتبه، تنبهه، تقول انتبه. فإن المولى سبحانه وتعالى يقول: أنا الظالم إن لم أنتصف للمظلوم ممن ظلمه. بهكذا تتحقق باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، بأن تنصر أخاك. تنصر أخاك، رأيت أحد يسيء في صلاته، تنصره، تعلمه الصلاة، ترشده إلى طريق مولاه وكيف يطيع مولاه سبحانه وتعالى. هذه نصرة لدين الله، نصرة لشرع حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسماء الله الحسنى قراءتها تقوي الإيمان، وكلما تفهمتها وتعرفت عليها كلما زاد إيمانك وكلما زاد يقينك به سبحانه وتعالى. Maka sesungguhnya kalau kita nak menceritakan tentang Asmaul Husna, Asmaullahil Husna, itu adalah perbincangan yang panjang. Sesungguhnya tidak cukup satu majlis seperti ini kita nak bincangkan. Tetapi sesungguhnya apabila kita nak membincangkan tentang al-ma'lum, itu adalah sangat jelas perkara yang diketahui, dan perkara yang paling diketahui di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membincangkan tentang nama Allah dan mengamalkan tentang apa yang daripada nama-nama Allah,
sebahagian akan bertanya, kalaulah tadi kita berceritakan tentang mengamalkan tentang rahmat dan sebagainya, sifat-sifat yang cantik, yang mulia, bagaimana dengan sifat-sifat yang megah, yang hebat? Contohnya daripada nama Allah Al-Ghahhar, Sang Maha Kuasa, yang mana boleh memaksa kepada hamba-Nya untuk melakukan sesuatu ataupun terjadinya sesuatu. Maka kamu boleh dengan menghalang orang yang zalim. Sesungguhnya dengan kamu membantu saudara maramu, seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disoal oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kalaulah nak membantu orang yang mazlum itu adalah satu perkara yang kami ketahui, tetapi bagaimana pula kami nak membantu dengan orang yang zalim? Maka dengan menghalangnya daripada melakukan kezaliman, ambillah tangannya, pimpinlah tangannya dekat, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya kita ini, aku akan menjadi orang yang zalim juga jikalau aku tidak membantu orang yang dizalimi. Bantulah saudara maramu juga di dalam melakukan salat. Apabila mereka tidak melakukan salat, ajar dia untuk melakukan salat. Bawa dia dekat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila diamalkan perkara ini dengan membantu, apabila diamalkan perkara ini, maka digelar sebagai orang yang mengamalkan dengan syariat Allah, dengan membantu agama Allah Subhanahu wa taala dan juga syariatnya. Dan juga ketahuilah, sesungguhnya dengan membaca dan mengamalkan nama Asma'ullahul Husna dan sifatnya, iman juga akan menjadi kuat, hidup akan menjadi lurus. فأسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، ليس هي محصورة في 99، لكنها كثيرة لا يعلمها إلا الله. منها ما أطلع عباده عليها، ومنها ما خص به أنبياءه وملائكته بها، ومنها ما خص بها حبيبه محمد دون بقية الأنبياء والمرسلين، دون بقية الملائكة المقربين. خاص أسماء خاصة خبأها لحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأسماء العظام التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يشفع المولى سبحانه وتعالى، كما أن للأنبياء شفاعة، لله شفاعة. كيف شفاعة المولى؟ تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. صفات الجمال كالرحمن الرحيم، عند صفات الجلال كالجبار والقهار، تشفع عنده، فتكون هنا شفاعة المولى سبحانه وتعالى. الله يدخلنا في شفاعته سبحانه وتعالى وشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan sesungguhnya kalau kita nak sebutkan tentang nama-nama Allah pada hakikatnya, maka ia sangat banyak. Tiada orang yang tahu sebenar-benar berapa banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaklah kita ketahui yang diberikan kepada kita 99. Tetapi itu tidak bermaksud 99 sahaja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada nama Allah, Allah berikan kepada semua, kepada kita. Contohnya 99 nama tersebut. Sebahagian daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dikhususkan bagi hamba-hambanya yang dikasihi sahaja. Sebahagian namanya diberikan kepada para anbiya dan mursalin sahaja. Sebahagian lagi diberikan khusus sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa diketahui oleh malaikat-malaikat yang lain pun
bahkan sebahagian lagi dikhususkan hanya di dalam pengetahuan Allah semata-mata. Maka sesungguhnya kita pun telah mengetahui sebahagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, yang mana telah diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hendaklah kita fahami bahawa segala para anbiya dan mursalin itu mereka mempunyai syafaat yang mereka boleh sampaikan kepada masyarakat manusia. Kalaulah sebegitu pada para anbiya, begitu juga daripada Allah. Allah sendiri akan memberi syafaat pada sebahagian daripada hamba-hambanya di akhirat melalui daripada sifat-sifatnya Al-Jamal, contohnya daripada namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan juga daripada sifatnya Al-Jalal seperti Al-Qahhar wal-Jabbar. Dan juga kita minta Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita di dalam syafaatnya dan juga di dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. وهذا الدعاء علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، ما دعا به محزون ولا مهموم ولا مغموم ولا مكروب إلا أبدل الله حزنه وترحه وهمه وغمه إلى فرح وسرور. وهو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وغمي. ينبغي أن تواظب على هذا الدعاء صباحا ومساء، فما يبقى لك حزن ولا هم ولا كرب إلا أبدله الله إلى فرح وسرور، وأدخل الله السعادة على قلبك وأخرج الحزن والهم، وأدخل الله السعادة على بيتك وعلى أهلك، وخرجت التنافر ودخلت المحبة والسكينة. لكن ربما ما يتسع البيت ذكر تلك الخصوصيات، لكن ينبغي لنا أن نستفيد من هذه الجلسة ولو بخصوصية اسم واحد من تلك الخصوصيات في بعض أسماء الله الحسنى، فالواظب عليها يحصل لنا فائدة من هذا المجلس، وهو اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. من وضع عليه بعد كل فريضة 129 مرة جعل الله له اللطف كريما في أموره كلها، في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في كل ما حوله يجعل الله اللطف مقرونا معه دائما بأن ينادي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ثم يقول يا لطيف الطف بي في جميع أحوالي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من وسع ذكره السماوات والأرض، يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بي بوجهك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي الطف بي، ومن أحاط به شبكة منك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Dikatakan nanti Habib katakan kepada saya, nanti saya sebarkan. Maka sesungguhnya di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita postkan apa yang kami sebutkan ini di dalam Facebook, dan juga kita akan sebarkan dalam pada foto.
Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap daripada nama yang tersebut kita boleh mengambil manfaat, dan khususnya kalau kita selalu membaca kalau kita sentiasa baca nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Contohnya bagi siapa yang banyak menyebut, khususnya selepas salat 129 kali saya Allah Subhanahu wa taala Ya Latif 129 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan al-lutuf, kelembutan selalu dekat dengan dia. Akan kelembutan akan berlaku pada keluarganya, kepada hartanya, kepada anaknya, dan sentiasa akan diikut mana sahaja dia berada. Dan maka Habib juga ada membaca contohnya Ya Latif Ultuf fi jami'i ahwali. Ya Latif lembutlah, yang maha lembut, wahai yang maha lembut, berlembutlah dengan pada semua urusan-urusanku. Ya Latif Ya Latif Ultuf belum segala khafif. Berlembutlah denganku dengan kelembutan yang memenuhi segala langit dan bumi. Ya Latif, berlembutkanlah denganku dengan lembutan kau yang tersembunyi, yang mana tiada apa yang dapat memenuhi melainkan Engkau yang Maha Kuasa. Dan Engkau telah mengatakan perkara tersebut, dan Engkau juga adalah waqulul haq, dan juga perkataan Engkau adalah yang benar. Ya Latif. Dan juga Habib ada memberikan zikir yang mana tadi Habib ajar kita. Dia doa yang Habib ajar kita, yang mana saya kata tadi doa yang saya tak dapat terjemahkan. Dia belum Habib yang mana Habib kata pergi ke YouTube. Habib kata sebarkan di Facebook dan di Instagram. Habib Abdullah Al-Mukhtar. Kita minta Habib biasa kita Ya Latif 129 kali. Ya Latif. بهذا الوضع حفظه الله ويسلم لك الذي أنزلنا لكم في وقت الصلاة الموجود من ذكرى وأرسلناكم من صاحب الإجازة بهذا الاسم العظيم اسم الله اللطيف بهذا العدد المتقدم ذكره بحصول اللطف في جميع الأمور من صاحب الإجازة أجزناكم قبلنا الإجازة قبلنا الإجازة Habib ijazahkan dengan ijazah yang Habib dengan zikir yang Habib siapkan ini, yang mana Habib telah berikan kepada kita melalui WhatsApp ataupun Instagram atau Facebook, yang bagi mana siapa yang sah ijazahnya menerima, maka Habib ijazahkan. Kita pun akan kata tadi bagaimana ijazah, maknanya saya terima ijazah. Amin. Amin. وخلنا عن كل
خلنا عن كل خلق ذميم وحلنا من كل خلق كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بجاه النبي محمد سيدنا استجب عنا وتخير رجانا إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمحبين ونحن قلوبكم أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واشرح صدورنا بما شرحت لصدور عبادك الصالحين وخلقنا من خلق الصالحين وابعد عن الطالحين وكرمنا من الصالحين واجعلنا من الأخيار برجال حبيبك محمد المختار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار خلقنا بأسمائك الحسنى وارزقنا المغفور عن الطول الأسنى والمشرب الأهنى بجاه النبي المصطفى أكرمنا بالمتابعة والقول والمعنى بالظاهر والباطن أكرمنا بالمتابعة فيما نفعل عنه ونعتقد ونكون يا غفور